dapat dibersihkan. Dengan demikian patutlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, berwuduk itu menjadi amalan. Sama ada syarat nak pergi semayang ataupun diamalkan secara yang disunatkan, senantiasa berada dalam keadaan wuduk. Bilal ibn Rabah, apabila Bilal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semasa Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj ke lapisan-lapisan langit ketujuh, sampai Arash, sampai ke Jannah ataupun syurga, didapati ketika itu bunyi deruk, bunyi tapak kasut. Sedang seorang berjalan, seseorang itu sedang berjalan di hadapan Rasulullah, bukan di belakang, di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi Muhammad amat kaget dan terkagum dengan bunyi telapak kasut, bukan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad dan Jibril. Bahkan telapak kasut itu berada di hadapan Nabi Muhammad dan Jibril. Ini dah overtake ni, lompat depan, dia duduk depan lagi, dia lebih laju derah lagi pula daripada Nabi Muhammad dengan Jibril. Maka Nabi Muhammad kata, siapa ni jalan kaki depan kita berdua ni? Maka Jibril kata, itu bunyi kasut Bilal ibn Rabah, sahabat kamu, tukang azan itulah yang duduk depan kamu sekarang ini. Menyebabkan Rasulullah begitu tertunggu-tunggu bila nak tanya Bilal ni, supaya dapat diketahui rahsia di sebalik amalan yang menyebabkan Allah sudah pun seolah-olah booking tempat Bilal awal-awal lagi sebelum masuk tu, tapak kasut dah berbunyi dalam syurga. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Bilal, bima sabaqtani fil jannah, wahai Bilal, apakah amalan yang menyebabkan kamu boleh menangi dan memotong perjalananku dalam syurga itu? Sesungguhnya aku masuk syurga semalam dan aku mendengar khashkhashata na'lika, iaitu bunyi kasut yang bergeseran dengan tapak ataupun dengan lantai syurga semalam. Maka bila berkata, aku tidaklah mengamalkan sesuatu yang hebat pun, melainkan seingat aku, kalaulah batal wuduk aku, terus aku ambil semayang, lakukan sunat wuduk 2 rakaat, usalli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala, terkentut lagi ke apa ke, kemudian ambil semayang, tunaikan sunat wuduk 2 rakaat. Itu yang diamalkan oleh Bilal ibn Rabah, yang menyebabkan dia senantiasa hidup dalam keadaan berwuduk, batal hidupkan wuduk. Justru saya tidak begitu cenderung kepada satu upacara ketika akad nikah, dan ada pula penyarungan cincin yang dinamakan sebagai pembatalan wuduk. Namakan saja upacara sarung cincin, cukup dah, jangan dinamakan upacara pembatalan wuduk. Sebab mana boleh kita katakan batalkan ibadat kalau kita buat, go on, teruskan, jangan kita nak kata batalkan pula. Sebab kalau sudah itu dikira sebagai satu niat langkah kita nak buat ibadat, tafadhal, silakan. Jangan kita kata ni kita nak buat upacara pembatalan sembahyang isyak sekejap lagi, pembatalan sembahyang isyak, jadi kita buat sembahyang, lepas tu kita batalkan. Tak boleh. Kita kalau nak buat bagi habis, buat bagi betul-betul. Justru kalaupun dia nak ambil wuduk, ambillah wuduk, tetapi kalau dia sarungkan cincin, sarungkan cincin. Tidak perlu dikatakan itu sebagai upacara pembatalan wuduk. Upacara penyarungan cincin tidak mengapa, tidak ada masalah pun. Jadi itu bukanlah masalah pengamalan, masalah istilah saja. Misunderstanding dari segi pengistilahan dan penjenamaan upacara itu. Lalu tidak perlu dinamakan sebagai upacara pembatalan. Sebab tidak ada dalam ibadat kita ini ibadat kemudian dibatalkan. Dia nak puasa sunat contohnya pada hari Khamis, lepas tu nak batal lah. Sebaik-baiknya jangan batalkan, kecuali ada reason yang amat-amat kuat. Contohnya dijemput kenduri kahwin, sedang pada hari itu dia sedang berpuasa sunat. Kalau berpuasa sunat berbanding dengan menghadiri kenduri kahwin kuat lagi, maka lebih baik dia cancel aja puasa sunat tu, hadir kenduri kahwin, makan je. Sebab kenduri kahwin kuat. Tuntutan dan orang kata kehadiran itu amat-amat dituntut dalam Islam.
Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwasanya ketika mana kita menunaikan salat, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka daerah, dan juga dia punya frame-nya itu hendaklah kita berwaspada agar dapat disempurnakan betul-betul. Bermula daripada, kita katakan beginilah, daripada sebelah pipi kanan kita ni yang kita boleh nampak anak telinga, lalukan air. Maknanya kalau kita nak sapu gitu pun boleh, ataupun hendaklah kita memastikan sapuan serentak dua belah itu pun tidak mengapa, ataupun pastikan daerah muka itu disempurnakan, iaitu daripada anak telinga, bulatan sampai kepada anak rambut, pusingan sampai anak telinga, dan bawah dagu. Justru bagi orang perempuan lah, terutama sekali kalau nak ambil wuduk, memang kena buka lah kain tudung tu kan. Kalau nak jaga juga tudung tak dibuka, memang dia akan menyebabkan tak dapat dibasahi ruang muka yang sewajar-wajarnya. Justru ruang berwuduk bagi wanita agak tertutup. Ikutlah dia nak buka tudung, kalau nak pakai scarf pun gagah, tak ada masalah. Sebab itulah ruang wuduk bagi perempuan hendaklah agak tertutup, agar dia dapat selesa dia nak bukakan tudung lebih senang. Jangan kalau dia letakkan di ruang yang agak terbentang begitu, menyebabkan dia pun susah nak ambil wuduk. Sebab kalau dia nak wuduk dalam keadaan yang masih menjaga tudungnya itu, menyebabkan dia tidak dapat menyempurnakan basuhan muka daripada anak telinga, anak rambut, anak telinga, dan bawah dagu disempurnakan. Basuhan bermaksud penggunaan air yang lebih dengan sapuan. Sebab itu dalam rukun berwuduk ada bahagian anggota yang dibasuh, ada bahagian anggota yang disapu. Bahagian yang dibasuh, faghsilu wujuhakum, muka kena basuh. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuh juga tangan sampai kepada siku. Siku ini lebihkan sedikit, maknanya jangan siku ngam-ngam, siku ni bagi bawah sikit, supaya kita ini dapat melebihkan sedikit. Sampai Abu Hurairah meriwayatkan, yud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athar wudu. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad dipanggil dengan penuh penghormatan, berseri wajah, anggota-anggota wuduknya akan bercahaya, sehingga orang musyrikin, orang kafir, orang munafikin akan begitu takjub dengan penampilan orang-orang muslimin dan mukminin itu bercahaya di pentas padang mahsyar. Akan berlaku satu keajaiban, Allah kurniakan orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman ini bercahaya. Sebab apa bercahaya pada wajah mereka? Bukan ada wiring apa, lampu apa, tetapi itu kesan wuduk di dunia dahulu. Sepanjang usia yang sementara di dunia dia telah berwuduk, maka Allah sampai kepada berkat daripada berwuduknya itu bawa sampai ke hari kiamat, wuduk nampak. Bahagian-bahagian anggota wuduknya akan bercahaya. Oleh demikian, faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Abu Hurairah kata, barang siapa yang ingin melebihkan cahaya kemuliaan wuduk pada hari kiamat, buat lebih sikit, tambah lebih sikit, tetapi berpada-padalah. Jangan sampai sampai ke ketiak tu dia, ni aku sampai ketiak pula, hak ni sampai ke lutut, itu dah lebih baik jeri mandi terus kan. Kalau nak berwuduk macam tu, lebih baik siram mandi terus, pakai shower tu saja aku wuduk kerana Allah Taala, terus siram tu, lebih puas hati lagi. Tetapi disebabkan berwuduk pun dia ada atur cara yang tersendiri, dia bukan boleh main langsam begitu aja. Rasulullah mengajar ada prosedur, ada step, ada permulaan, ikut panduan itu. Ikut panduan itu. Dia bukan boleh main jiruh gitu aja. Seelok-eloknya ikut sebagaimana yang ditertilkan ataupun ditertibkan. Sebagaimana yang Rasulullah tunjuk ajar tertib macam tu, ikut tertib. Tertib ini susun begitu. Jangan kita pakai lompat dan pakai pukul rata begitu saja.
Basuhlah tangan kamu sehingga kepada siku, wamsahu, sapulah biruusikum, sebahagian daripada kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Oleh demikian sapuan hanya kepada kepala, sedangkan kaki hendaklah dibasuh sehingga kepada buku lali. Anggota-anggota yang disebutkan daripada suratul Maidah ayat ke-6 ini, anggota yang menjadi rukun dan fardu ketika berwuduk. Justru dalam keadaan kita ini emergency case, atas flight, dalam musafir, kadang-kadang singgah, tidak ada rawat dan rehat, pergi ke mana? Arab Saudi ke contohlah. Kadang-kadang sukar juga nak mendapat rawat dan rehat di Arab Saudi yang begitu selesa. Di negara kita ni alhamdulillah rawat dan rehat dia macam bukan main kemah lagi lah. Airnya, bilik airnya Masya Allah. Tapi kalau di Arab Saudi, terkadang kalau driver itu silap berhenti kepada rawat rehat yang bukan-bukan, kita masuk nak buang air besar contohnya, nak berak ke apa, tak jadi, cancel terus. Masuk-masuk, Allah, kenapa bergelimpangan sangat tu? Apa-apa yang di atas lantai tu sampai ada berlebih-lebih, tak jadi, cancel, tunda, nantilah kat Mekah nantilah. Tak jadi, tak berselera nak buang air, sebab tidak di serve ataupun di maintenancekan secara yang terbaik oleh pihak pengurusan sana. Mana ada plus apa ke tu, dia nama highway di sana dia panggil highway hijrah, mengenang kepada hijrah Rasulullah SAW. Tetapi saya kira satu pukulan jugalah, satu perkara yang menjadi tamparan kepada umat Islam. Sewajar-wajarnya lah kalau di bumi haram, bumi Mekah, bumi Madinah, dan highwaynya itu dapat benar-benar dijunjung tinggi kebersihan itu. Itu yang menjadi masih jadi cabaran di bumi sana. Mekah haram, tanah haram tidak ada masalah, tetapi highwaynya itu, kalau kita singgah highwaynya agak tidak begitu selesa dan tidak begitu maknanya sempurna lagi. Kadang-kadang kita singgah di tempat-tempat itu air pun tidak cukup. Oleh demikian, biasanya kalau kita travel di bumi sana, terpaksa siapkan air satu botol mineral itu lebih sikit supaya dapat kita guna pakai untuk berwuduk. Tambah kadang-kadang kita travel pergi ke China contohnya. Di China tidak ada sistem piping yang begitu directly untuk kita basuh kencingan dan buang air besar kita. Dalam toilet tidak ada. Justru cara yang mungkin berlaku, ambil daripada tu sinki depan kat depan tu, bubuh dan bekas, masuk dalam toilet, buang air, cuci tu. Kalau terlupa nak bawa alamatnya, kencinglah dalam keadaan hanya dilapkan dengan tisu semata-mata. Ataupun kadang-kadang ada orang terpaksa flashkan dan semburan daripada flash itu dapat dicucikan juga. Hampa teratur terjadi kalau kita travel ke China, akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang agak complicated. Justru kita kena belajar juga, rupa-rupanya kalau dalam keadaan yang begitu terdesak, kita tidak perlu guna air banyak sangat. Kita terpaksa ringkaskan, hanya pada yang wajib sudah cukup. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan juga basuh kaki, sudah memadai. Di atas flight contohnya, kita nak buat umrah, maka biarlah umrah pun jadi mabrur, biarlah kita punya solat pun mabrur juga. Jangan nak kejar haji mabrur, umrah mabrur, solat tak mabrur. Hak tu yang tak seronok tu. Solat terpaksa dikorbankan akibat nak kejar haji yang mabrur. So kadang-kadang terjadilah juga, Allah, terkilalah, tak ada nak semayang atas flight, tak ada nak semayang kat airport pun tak ada semayang. Lagi kita semayang di hotel aja lah. Ada yang membuat satu ijtihad begitu. Saya kira insya-Allah di mana-mana juga atas flight, atas kita katakan lantai di airport Jeddah pun kita boleh semayang. Ambil satu corner aja di ujung tu, tengok arah kiblat belah mana, kita ambil satu sudut, mari kita semayang. Walaupun tidak ada kapet pun, tak semestinya kita kena proper ada kapet. Lantai pun insya-Allah gabung-gabung sikit, Allah Akbar. Itu sebenarnya yang asli, yang originalnya. Semayanglah, sesungguhnya bumi Allah itu suci. Kita menjadi nelayan kah? Kita jadi pemburu kah? Kita menjadi jabatan perhutanan kah? Kita bertugas di mana-mana nak ukur kah? Buat pemetaan kah? Tak mana pun dah datang untuk semayang je. Tak perlu kata Allah mana surau ni, duk cari surau, hampa tak semayang, dan menyalahkan mana surau kawasan kampung ni. Inilah JKK tak buat surau ni. Tak payah.
Sebenarnya di mana-mana jua adalah tanah itu menjadi suci untuk kita bersolat. Dengan kita tengok ijtihadkan di mana arah kiblat, Allah Akbar sembahyang. Sekalipun kita nelayan dan timing itu masuk waktu sembahyang zuhur ke, waktu sembahyang asar ke, carilah pulau-pulau yang berdekatan, berlabuh sekejap, Allah Akbar sembahyang. Itu langkah yang terbaik. Kadang-kadang bukan apa, yang kadang-kadang kerja yang begitu, mencari nafkah, mencari ikan apa semua, kadang-kadang tak sembahyang. Akibat daripada kita susah nak sembahyang. Kadang-kadang yang itu cara nelayan, yang cara mekanik nak buat macam mana, ada berlemuh dah, berlemuh ni berlumuran lah, dengan minyak hitam, minyak grease. Macam mana nak sembahyang? Saya ni tukang sapu cat ke apa, macam mana nak sembahyang? Lain kali kalau nak sembahyang kena buah minyak gas pula, nak cuci dekat setengah 1 jam tu, nak cuci baru nak sembahyang. Lain kali saya tak boleh sembahyang. Saya sembahyang zuhur dengan asar nanti aja. Waktu maghrib nanti baru saya sembahyang. Itu pun kadang-kadang OT sampai isyak nanti baru cover balik. Zuhur, asar, maghrib. Allah Akbar. Akibat daripada pekerjaan dalam bidang mekanik ke, welding ke, apakah dia kata tangan dah berlemuh dah dengan cat, dengan grease, tak boleh nak sembahyang. Tidak menjadi penghalang. Ambil sebentar masa, cuci sekejap, Allah Akbar sembahyang. Jangan dijadikan itu sebagai maknanya halangan untuk kita berjumpa dengan Allah. Sekalipun kita bersusah sedikit, insya-Allah Allah bagi berkat. Kerja kita memberkat, gaji kita memberkat. Sebab apa? Kita senantiasa ingat kepada Allah. Buat kerja pun, kalaulah gaji lebih pun, OT lebih, tapi tak berkat, tak ada apa juga sebenarnya. Tak pernah buat ibadat kepada Allah. Menarik pun taksi lah. Kalau time sembahyang, masuk waktu, singgah sembahyang. Biarpun orang duk panggil ni taksi saya nak pergi tu, dia tangguhkan sebentar, sembahyang sekejap, baru bawa penumpang, passenger tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dorongan dan kesaan supaya mandi. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dalil yang menunjukkan betapa Islam mementingkan kebersihan. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau sekiranya kamu dalam keadaan berjanabah, maka bersucilah. Di Masjid Nabawi ada satu, kita panggil kolej kediaman. Zaman Rasulullah sudah ada sistem pengkuliahan, pengajian dan macam pesantren di lokasi Masjid Rasulullah SAW itu. Terdapat di situ anak-anak murid, mahasiswa-mahasiswa yang bernama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Semuanya itu